Salam sejahtera Tan Sri Yang Di-Pertua. Soalan saya yang keempat kepada Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan. Tan Sri Yang Di-Pertua, untuk makluman yang berhormat, berdasarkan pembendangan bajet 2015, kerajaan menjangkakan anggaran kutipan hasil GST bagi tahun 2015 adalah sebanyak 23.2 bilion ringgit. Namun berbagai barang dan perkhidmatan telah dikecualikan atau dikenakan GST pada kadar sifar yang keseluruhannya dianggarkan sebanyak 3.8 bilion ringgit. Ini ditambah lagi dengan pakej bantuan cukai dan bantuan bukan cukai seperti bantuan rakyat satu Malaysia yang berjumlah 4.9 bilion ringgit. Pakej bantuan cukai adalah seperti pengurangan kadar cukai pendapatan sebanyak 1 hingga 3 mata peratusan untuk individu. Bagi syarikat, kadar cukai dikurangkan 1 mata peratusan daripada 25% kepada 24%, dan syarikat kecil dan sederhana PKS dikurangkan 1 mata peratusan daripada 20% kepada 19%. GST adalah sebahagian daripada cukai tidak langsung seperti mana cukai yang lain yang dimasukkan dalam kumpulan wang disatukan. Perbelanjaan kerajaan yang dilaksanakan pada setiap tahun adalah menggunakan dana daripada kumpulan wang disatukan. Pendapatan dan perbelanjaan kerajaan akan diumumkan pada setiap kali rang undang-undang perbekalan dibendangkan di Dewan Yang Mulia ini. Merujuk kepada soalan yang berhormat mengenai kutipan GST semenjak ia dilaksanakan, ia akan diumumkan semasa pembandangan rang undang-undang perbekalan atau bajet pada 23 Oktober 2015. Sekian, terima kasih. Sila, Serman. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Tan Sri Yang Di-Pertua, soalan ini saya tujukan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan. Dan Menteri Kewangan ada pada hari ini. Saya tak faham mengapa apabila Menteri Kewangan ada, Menteri Kewangan sendiri tak jawab. Diserahkan kepada Timbalan Menteri. Yang berhormat. Ahli yang berhormat yang lain. Ahli yang berhormat. Tidak semestinya menteri yang berkenaan menjawab. Tetapi menteri ada. Yang berhormat. Menteri ada. Tan Sri, kita berbincang pasal reformasi parlimen. Kita mau Prime Minister question time, mau Minister question time. Menteri ada tak mau jawab soalan. Tak faham juga sistem kerajaan kita. Apa lagi? Tak boleh macam ni. Ahli yang berhormat yang lain, tolong senyap dahulu. Seremban dulu, Seremban. Ahli yang berhormat, bukan setiap perbahasan seperti begini kita politikkan. Jangan dan jangan. Karena apabila Seremban bersikap begitu, itu merupakan satu gangguan perjalanan masyarakat yang begitu licin. Bagi saya itu adalah agenda pribadi politik. Hal yang berhormat, tidak ada dalam mana-mana masyarakat yang menyatakan bahawa sekiranya menteri yang berkenaan ada, Timbalan tidak boleh menjawab. Malahan dulu kita mempunyai sistem bahawa political parliamentary secretary pun boleh menjawab. Jadi jangan perkara yang sudah kita pahami semua lencungkan lagi. Sila yang berhormat. Kalau tidak lagi yang berhormat mengganggu peraturan masyarakat, saya tidak teragak-agak untuk rehatkan yang berhormat. Sila. Tan Sri, saya tidak mengganggu Tan Sri. Saya menghormati semangat Tan Sri nak membawa reformasi dalam parlimen ini. Tan Sri nak membawa Minister's Question Time, Prime Minister's Question Time. Sepatutnya menteri sendiri menjawab, bukannya diserahkan kepada Timbalan Menteri. Dia tak boleh jawab soal dasar. Yang berhormat. Yang lain tolong senyap. Seremban, silakan duduk. Saya belum tanya. Seremban. Saya belum tanya soalan. Seremban, sila duduk. Saya tanya soalan ke? Seremban, sila duduk. Yang lain itu tolong senyap. Saya ulang kembali lagi. Menteri yang berkenaan tidak semestinya menjawab setiap soalan. Ini semua kita pahami sejak dahulu lagi. Kenapa harus perkara yang sudah settle issue lagi diubah? Kalau menteri yang berkenaan mau menjawab, dia akan jawab. Kalau dia punya timbalan, dia suruh jawab, dia boleh menjawab. Karena apapun jawaban itu adalah daripada kerajaan.
Kan ini jelas. Jadi jangan kaitkan saya dengan perkara yang sudah settle issue. Kalaupun saya bawa reform, itu adalah hal saya buat reform. Jangan libatkan saya yang berhormat. Don't take advantage of that. Kepada semua juga yang bercakap sana itu. Soalan tambahan. Masuk tu. Berapa elok yang berhormat kalau daripada tadi bilang soalan tambahan? Jadi kita Sekarang tidak menghabiskan saya masa. Saya Sekarang tanya ini saya tidak benarkan yang berhormat untuk soalan tambahan. Sila Kota Kinabalu. Sila. Soalan asal Tidak. saya. Yang berhormat sama. Sila Kota Kinabalu. Terima kasih Tan Sri. Minta maaf, jangan marah lah. Yang berhormat, kalau lagi yang berhormat cakap begitu, saya tidak benarkan yang berhormat. Ada lagi orang lain daripada pembangkang yang minat? No. Ada? Ya, no. Sabar Sila, dulu. ada? Sabar dulu Tan Sri. Sabar Ada? dulu. Sabar dulu. Jadi soalan yang berhormat, terus Ya, soalan. Soalan saya, Oke. kerana menteri ada di sini, jadi standing dia, kenapa dia tak Sudah. boleh jawab ini suara? Sila, Pak Itu Sri, saya sudah. mau tanya Tan Sri. Kalau menteri Terima ada, kasih. kenapa menteri dia mau jawab? Itu ya. Terima kasih Tan Sri Sila Pak Sri, Speaker. yang berhormat. Sudah. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan tambahan saya, di dalam keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu dan kos sara hidup yang semakin meningkat, adakah kerajaan bercadang untuk mengurangkan GST daripada 6% ke 3% dan juga memansuhkan GST pada servis sektor? Sekian, terima kasih. Terima kasih atas soalan tambahan. Sebarang langkah-langkah yang dijalankan, terutamanya untuk bajet 2016, haruslah melihat keadaan ekonomi dan juga keadaan boleh dikatakan dari segi pendapatan dan perbelanjaan kerajaan. Maka sebarang pengumuman akan dibuat pada 23 Oktober 2015. Sekian, terima kasih. Ada lagi soalan tambahan satu, ada masa. Sila daripada sebelah kiri saya, soalan yang betul-betul soalan, jangan ganggu suara. Sila Pandan. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Soalan tambahan kepada Menteri Kewangan atau sesiapa yang menjawab. Saya mendapat banyak aduan, terutamanya daripada syarikat-syarikat yang mengatakan bahawa mereka tidak mendapat bayaran cukai input yang sepatutnya dibayar oleh kerajaan tepat pada masanya, mengikut seperti yang diperuntukkan di dalam akta. Ini menyusah dan menyukarkan mereka dalam keadaan ekonomi yang tak baik. Ini menyebabkan dengan izin cash flow, aliran tunai mereka itu terjejas. Dan ini bukan perkara yang baru, selalu dibawa juga oleh dewan-dewan perniagaan. Saya pasti Timbalan Menteri tahu, jadi boleh maklumkan kepada Dewan apa statistiknya dan apa masalah. Betulkah kerajaan sekarang ini tidak ada wang untuk membayar balik cukai input kepada peniaga-peniaga? Terima kasih Tan Sri. Terima kasih atas soalan tambahan. Nombor satu, dari segi bayaran balik atau refund, sehingga sekarang kerajaan telah memberi bayaran balik atau cukai input sebanyak 4.5 bilion. Maka anggaran atau persepsi yang mengatakan kerajaan tiada wang, itu adalah salah. Kalau kerajaan tiada wang, dia tak dapat bayarlah refund sebanyak 4.5 bilion ini. Nombor dua, dari segi pelaksanaan GST, kita semua sedia maklum, dia adalah secara permulaan. Maka secara permulaan bukan sahaja dari segi cukai refund saja, tetapi dari segi filing atau pematuhan untuk membuat filing pada masa yang ditetapkan juga menghadapi masalah. Maka dari segi ini, kerajaan sehingga sekarang untuk mereka yang belum membuat pematuhan GST atau belum file GST, kerajaan juga tidak mengenakan compound. Kerana pada masa ini kita adalah pada stage untuk memberi bimbingan. Maka sama saja seperti pulangan cukai ini atau refund. Pada masa sekarang untuk refund, ini adalah kali pertama kebanyakan dikendalikan. Maka ada juga yang mengisi borang-borang untuk mendapat cukai refund ini, mengisi borang dengan salah. Tetapi dari segi pemulangan cukai ini, dari segi yang menetapi 14 hari telah meningkat untuk setiap bulan. Data yang saya ada pada masa sekarang yang mematuhi 14 hari dan ke bawah telah mencecah hingga 41%. Tetapi masih
ada tempat untuk atau ruang untuk pembaikan. Itu kita tahu dan sedar. Dan oleh itu kita harap kalau terdapat kes-kes terperinci di mana bayaran cukainya terlalu lama, saya harap Yang Berhormat juga boleh tujukan kes-kes tersebut kepada Kementerian Kewangan untuk kita selaraskan. Tetapi terdapat juga siasatan dijalankan ke atas cukai-cukai ini kerana ada cukai tuntutan yang dituntut itu adalah tidak munasabah atau data-data yang dikemukakan adalah tidak begitu tepat. Sekian, terima kasih.